Syukran. Okay, boleh kita mulakan Boleh Ustaz. Boleh. Nabda. Kita mulakan kelas kita dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maula Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Jadi insyaAllah kita teruskan lagi, masih lagi dalam topik yang sama, iaitu kita masih lagi berbincang mengenai wazan kataan dalam bahasa Arab. Dengan kita menguasai wazan, kita akan boleh menguasai banyak lagi kataan-kataan Arab lah, dan juga kita akan tidak merasa begitu asing. Sebab dengan bila kita jumpa kataan-kataan baru je, kita rasa kita boleh tahu ini fa'il, ini wazan sekian, fa'il ni sekian. Cuma mungkin makna je kita tak tahu atau tak pernah jumpa. Okey, jadi antara fungsi ataupun antara kelebihan kita belajar wazan ni jugalah kita boleh membaca perkataan yang tidak mempunyai baris. Kadang kalau kita tengok Quran memang ada baris lah. Kalau kita buka majalah ke, baca mana-mana iklan billboard ke, ataupun baca mana-mana petikan Arab yang tidak petikan dalam bahasa Arab yang tidak berbaris, maka ilmu wazan ni juga antara ilmu yang membantu kita untuk membaris tersebut. Okay, boleh tengok ni dekat skrin ni ada 6 ayat kat depan. Nampak ke? Nampak? Nampak Okey, dalam ke-6 nama ayat ni ada perkataan yang 4 huruf Hamzah, Nun, Zai, Lam. Ada 4 perkataan Hamzah, Nun, Zai, Lam yang kesemuanya daripada kata dasar yang sama lah, iaitu Nun, Zai, Lam. Nazala, apa maksud Nazala? Turun. Nuzul. Turun jadi semua kaitan dengan nuzul, dengan turun lah. Tetapi bezanya adalah sebenarnya setiap kataan boleh dengar tu bunyi bunyi bising tu. Okey. Ada virus menyerang. Okey, jadi ke-6 ayat ini ada perkataan Hamzah, Nun, Zailam ni, tetapi barisnya berbeza-beza. Barisnya mungkin dekat sama. Dan kenapa boleh beza baris? Antaranya adalah disebabkan berbezanya wazan, berbezanya fa'il madhi, fa'il mudhari' ke, fa'il amar ke, dan juga berbezanya pelakunya, fa'ilnya. Okey, jadi kita cuba tengok satu-satu untuk kita semuanya wazan-wazan yang pernah kita belajar dah pun. Tahu you. Macam bunyi burung. Okey, boleh silent kita. Semua silent dulu lah. Saya pun tak nampak skrin je, tak tahu siapa yang tak silent tu. Jadi yang semua silentkan mikrofon. Okey. Burung dah pergi dah. Okey, kita semuanya adalah daripada wazan yang beza-beza lah, tapi yang pernah kita belajar. Jadi caranya adalah kita kena tengok konteks ayat. Sebab tu saya sebelum ni
antara cara untuk kita baca baris, sama ada nak guna wazan 1 ke, wazan 2 ke, fa'il apa ke, dia mesti berada dalam ayat. Kalau dia tak berada dalam ayat, maka apa-apa pun kita boleh baca. Ya, contohnya Hamzah, Nun, Zailam ni kan. Perkataan tu saja. Kita boleh baca Anzala, Unzila, Anzil. Kita boleh macam-macam. Tapi bila dia berada dalam ayat, barulah kita tahu mana konteks yang sesuai untuk kita letak barisnya, sebab dia akan efek kepada makna. Okey, contoh ayat yang pertama. Okey, kita tak tahu apa baris dia ni. Kita nak kena letak wazan yang sesuai. Cuma kita tahu dia punya kata dasar dia adalah Nun Zailam, bermaksud turun. Turun. Kemudian ayat berikutnya, perkataan berikutnya, minas sayyarah. Apa maksud minas sayyarah? Daripada kereta. Daripada kereta. Okey, siapa nak cuba? Apa baris yang sesuai untuk kita letak di sini? Cuba letak baris dan terjemahkan kataan tu. Anzala minas sayyarati. Okey. Apa maksud dia kalau anzala minas sayyarati? Turun. Datang balik burungnya. Okey, anzal tadi ajar sama sebut anzala minas sayyarah. Kalau anzala maksudnya dia telah menurunkan. Okey, saya cuba terjemah Dia telah menurunkan daripada kita. Sempurna ke ataupun macam tergantung? Tak lain lah kan, makna dia dah lari lah pula, ya tak? Sebab ajar baca anzala. Anzala wazan nombor apa? Wazan nombor 2. Dia maksudnya dia menjadikan yang lazim tu mutaaddi. Jadi maksud dia menurunkan. Dia telah menurunkan daripada kereta. Macam ada tergantung, iaitu tertinggalnya maf'ulun bih. Apa yang diturunkan? Kalau nak buat dia menurunkan, kena ada sesuatu yang diturunkan tu. Jadi dalam keadaan ini konteks tu tak sesuai untuk kita letak baris anzala. Okay, ada cubaan lain? Unzila minas sayyarah. Unzila minas sayyarah. Apa nak terjemah kalau unzila? Saya turun daripada kereta. Apa dia? Saya turun daripada kereta. Betul ke? Kalau unzila bukan saya. Kalau ana bukan unzila. Unzilu Unzilu unzilu. Kalau unzilu ya untuk ana. Tapi yalah, dia wazan nombor unzilu. apa? Unzilu wazan nombor apa? Nombor 1. Hamzah beri depan kan? Unzilu. Unzilu. Dua Sama juga kes kalau wazan nombor 2, saya sedang menurunkan daripada kereta. Macam missing juga. Jadi apa yang Anzala yunzilu kan. Mau Kak Sal? Ustaz, kita mesti pakai anzala ni juga ke atau nak tambah lagi ke? Mesti tak tambah. Letak baris saja. Memang. Tak tambah-tambah. Kata anzala walad minas sayyarah ke? Tak boleh. Sebab tu kita nak ada konteks ni macam tu. Dalam ayat baru kita tahu. Kalau ayat kita sendiri, kita bolehlah nak ubah apa. Tapi ni kita jumpa petikan ni macam tu. Jadi baris apa yang kita sesuai di sini? Unzilu tak boleh. Anzala tak boleh. Okey, perasan tadi tak boleh tadi sebabkan menggunakan wazan nombor 2. Sebab wazan nombor 2 tu maksud dia menurunkan. So tak sesuai menurunkan. Yang sesuainya ialah turun je lah. Kan? Mudari lah. Saya turun ke Dia turun ke? Dia turun ke? Tapi buang hamzah. sebab ada hamzah ni, apa baris yang sesuai? Dia dah ada hamzah. Dia kalau tak ada hamzah ni nazala minas sayyarah, betul kan? Huwa. Kalau tak ada hamzah tak masalah. Ni dalam petikan ni ada hamzah. Jadi kita nak suruhan. Tapi ni hamzah lah. Inzil tu alif. Mudari lah. Fi'il mudhari'.
Anzil. Ya, ahsanti. Anzilu. Anzilu wazan nombor apa? Nombor 2. Zilu bukan unzilu, anzilu. Satu lah. Satu lah. Kan tadi saya dah kata kita tak boleh guna wazan nombor 2 sebab wazan nombor 2 tu maksudnya menurunkan. Dalam ayat ni tak sesuai untuk menurunkan. Sebabnya ayat tu tak sesuai lah. Maknanya kalau saya menurunkan daripada kereta, maksudnya ada benda yang tertinggal. Maknanya kalau saya menurunkan sesuatu daripada kereta, tu faham lah. Okay, jadi untuk ayat yang pertama, kita kena guna wazan nombor 1. Fi'il apa? Mudarik. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ya? Amar. Fi'il Mudhari'. Fi'il mudhari'. Saya sedang turun. Anzilu minas sayyarah. Saya sedang turun daripada kereta. Fi'il mudhari' untuk ana. Wazan nombor 1, fi'il untuk ayat nombor 1, wazan nombor 1, fi'il mudhari' untuk ana. Okey. Anzilu. Okey, jelas contoh yang pertama ni? boleh lah. Dia kenapa kita tak pilih wazan lain sebab tak sesuai nak terjemah. Tadi kan kita dah buat pilihan Ajar Salman kata apa mula ni? Anzala. Anzala. Dia telah menurunkan. Dia telah menurunkan daripada kita. Kan ayat tu kan macam tergantung. Jadi tak sesuai nak letak anzala. Lepas tu tadi unzila. Unzila. Dia telah diturunkan daripada kereta. Dia macam tak clear lah apa yang dia tu. Dia tu apa dia? Apa benda yang telah diturunkan? Jadi kalau anzilu minas sayyarah, akan turun daripada kereta. Saya sedang turun daripada kereta. Jadi makna tu jelas ataupun sampai, mesej tu sampai. Tak ada yang tergantung Okey, yang kedua, ayat yang kedua sama juga hamzah, nun, zailam, kemudian Allah Al-Quran. Ni kita fahamlah, Allah Quran. Apa? Kita boleh letak dalam bahasa Melayu jugalah, tempat kosong. Turun Allah Quran. Apa imbuhan yang sesuai kat situ? Menurunkan. Ini anzala Ustaz, ni anzala. Menurunkan. Okay. Allah menurunkan. Confident Al-Quran. anzala kan? Maknanya Allah menurunkan. Anzala tu menurunkan. Allah telah menurunkan Al-Quran. Kenapa kita tak anzala? Sebab kita tahulah sesuainya anzala di sini. Konteks tu sesuai. Kalau letak anzilu, kalau kita letak anzilu, makin kuat pula bunyi burung ni. Kalau kita letak anzilu, sebab saya ke sebab mikrofon tak ni? Bukan sebab saya kan? Tak, semua macam bukan Ustaz. Bukan saya. Takut datang dari sini kan. Okey. Jadi anzalallahu al-Quran. Kalau kita letak anzilu, saya sedang turun Allah Al-Quran. Tak kena lah. Yang kenanya ialah anzala. Maknanya Allah telah menurunkan Al-Quran. Okey, ini wazan. Wazan lah yang bantu kita untuk letakkan baris yang betul. Okey, yang ketiga. Ya Ahmad. Ni ayat ni panggil orang. Dia sedang cakap dengan orang. Ya Ahmad. Hamzah bin Zailam. 4-0. Al-hibata minas sayyarah. Apa yang sesuai kat sini? Ya Ahmad, wahai Ahmad. 4-0. Turun. Katakan turun juga. Letak imbuhan yang sesuai. Al-haqibah. Ma'an al-haqibah. Bag. Minas sayyarah. Dari kereta. Makna dia anzil. Turunkan. Kan dia suruh. Turunkan. Anzil. Turunkan. Jadi apa fi'il amar dia? Anzil. Wazan nombor apa tu? Wazan nombor 3. Nombor 2 lah. Nombor 2. Satu lah. Nombor Satu. ni ada Hamzah ni. Satu lah. Hamzah nombor 2. Dua. Nombor 2. Anzil. Nombor 2. Kalau inzil
Inzil, kalau wazan nombor 1 Inzil, apa terjemahan dia? Telah turunkan. Tak, fi'il amar. Inzil, fi'il amar, Turunkan. wazan nombor 1. Turunkan. Bukan turunkan. Turun. Kamu Turun. yang turun. Maknanya kita, orang tu kat atas, kita suruh turun. Tu baru guna Inzil. Tapi ayat ni disuruh orang turun ke disuruh orang tu turunkan benda lain? Dia suruh orang tu turunkan. Turunkan back. Disuruh orang tu turunkan back. Ini bukan Dia suruh amat. disuruh orang tu. Hmm. Disuruh orang tu menurunkan sesuatu. Diguna wazan nombor 2. nombor 2. Jadi Anzil. apa baris ni tadi? Anzil lah. Okey, baris nombor wazan 2. Wazan 2. Okey, katakanlah tak ada perkataan hakim ni. Tak ada perkataan ba'd ni. Ni baru dah sesuai guna inzil. Ya Ahmad, inzil minas sayyarah. Turun daripada kereta. Tu sesuai. Wahai Ahmad, turun daripada kereta. Tu okey. Guna inzil. Memang kena guna inzil lah. Tak ada maf'ul dia kat situ. Tapi sebab dalam konteks dalam ayat ni ada perkataan ba'd ni. So, kita guna wazan nombor 1 tak sesuai lah. Tak sesuai. Okay, tu konteks ayat tu akan membantu kita untuk pilih baris yang sesuai. Okey, nombor 4. Ayat nombor 4. Kalau ada yang tak clear boleh tanya nombor 4 ni dia ada kaitan dengan kelas minggu lepas. Kita dah pernah kita bincang tentang. Okey, Hamzah nun zailam Al-Quranu ila Rasulillah. Okey, Al-Quran kepada Rasulullah. Apa yang sesuai? Telah diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Telah diturunkan Al-Quran. Apa baris yang menjadikan makna dia telah diturunkan? Anzala. Dia mesti depan. Anzala, dia menurunkan. Dia menurunkan. Ni dia diturunkan. Unzila. Okay, apa nama fa'il ni ataupun sirah ni? Sirah bina majhul. Bina majhul. Tak tahu. Mula tak disebut dhammah. siapa yang turunkan. Depan dia dhammah. Yang mana dia? Bro, kalau fa'il majhul depan dia dhammah, sebelum dia baris bawah. Sebelum dia baris bawah untuk fa'il madhi. Unzila. Okay. Unzila Al-Quranu ila Rasulillahi SAW. Ini Al-Quran diturunkan. Okay, kenapa kita pilih baris ni? Sebab konteks tu. Sebab ayat tu yang kalau kita letak baris lain, terjemahan tu tak kena. Boleh faham Okay. Unzila. Okay. Okey, tak apa. Lepas ni kita akan tengok balik sebab minggu lepas ada ramai juga tak join. Lepas ni kita akan tengok balik tentang bina maklum dan juga bina majhul. Ustaz, wazan berapa? Wazan nombor 2. Wazan nombor 2 tapi dipanggil bina majhul. Bina majhul ni nanti kita akan sebut ni lepas ni, iaitu yang tidak disebutkan pelaku dia. Dalam bahasa Melayu dia macam kita panggil ayat pasif. Maksudnya kita sebut diturunkan, dipukul, dimakan, yang buat. Okey. Nombor 5. Hamzah nun zailam. Hadhihi surata minal internet. Apa ni? Hadhihi surah. Apa hadhihi surah? Surah apa makna surah? Gambar lah. Gambar. Minal internet daripada gambar. Apa maksud? Apa sesuai kat sini? Ini dia modern sikit lah. Muat turun ataupun download. Muat turun ataupun download. Itu sama dengan macam tadi Anzil tadi tu tak Anzil. Okey, untuk perkataan download ni ataupun muat turun ni istilah moden lah. Kita gunakan wazan nombor 3.
Wazan nombor 3. Fa'ala. Okey. Anzala. Ha? Jadi, Anzala sama juga. Macam mana nak buat? Apa yang sesuai? Wazan nombor 3. Tu clue bagi. Wazan nombor 3. Kalau wazan nombor 3 yang fa'ala tu. Fa'ala. Jadi jadi apa? Soalan Cik Pumas ni. Jadi Kita main teka-teki baris. Ya. Unazzalu kurang tepat tapi hampir dah tu. Kalau unazzalu jadi apa? Bina majhul. Unazzilu. Unazzilu, ya. Unazzilu. Kalau unazzal bina majhul. Dia ada amal lah tu kan. Unazzilu. Macam bukan amal ni, baris. Unazzilu. Ini fi'il mudhari' lah, fi'il mudhari'. Mudhari'. Untuk wazan nombor 3, fa'ilnya ialah siapa pelaku dia? Anta. Ana. Bukan anta. Ana. Hamzah. Ana. Unazzilu. Maknanya saya sedang download. Saya sedang muat turun. Itu istilah moden lah. Dia guna wazan nombor 3. Jadi kalau siapa yang guna buka website Arab, website dalam bahasa Arab je, ada perkataan tanzil, tu maksud untuk download lah tu. Kalau dia nak download ke apa kan. Tu kira istilah moden lah ya. Okey, setakat ni clear 1.5 ni maksudnya fungsi kita tahu wazan tu kita boleh apply dalam kita letak baris-baris perkataan yang tidak berbaris. Tapi kalau dalam Quran memang dah ada baris lah. Jadi tak ada isu lah untuk kita tersalah baris. Tapi Al-Quran tu, ataupun kalau kita baca teks yang baris, dia akan membantu kita untuk terjemah. Untuk terjemah yang sesuai lah. Jadi kadang kita memang tahu perkataan nun zailam ni, kita tahulah kata dasar dia maksudnya turun. Tapi nak terjemah apa kat situ? Diturunkan ke, menurunkan ke, suruhan ke, sila turunkan ke, itu semua wazan lah yang akan membantu kita. Okey. Yang terakhir nombor 6, tu kita kena masuk dulu topik ni. Topik hari ni nanti barulah kita boleh jawab yang nombor 6. Tu apa tak nampak tulisan dia. Anzala. Benar ni. Hamzah nun zailam al-Quranu ila Rasulillah. Ada tanda soal pula tu. Dia lain sikit. Tu special. Okey, kita teruskan. Ada apa soalan setakat ni? CP. Nota tu dia kan nota wazan kan. Dia yang dia sentiasa praktik lah. Sentiasa praktik baru kita boleh. Sebab tu kita fokus pada Quran yang memang dah ada baris dah kan. Jadi kita dah boleh terus carilah. Cuma ni saya Unzila. Nombor 4. Wazan Nombor unzila. Nombor 4 unzila. Wazan nombor 2. Nombor 4. Nombor 4 wazan nombor 2. Dia bina majhul Bina majhul. Okey. Bina majhul. Majhul. Jahil. Okey, boleh? Boleh kita teruskan Okey, ini yang kita nak bincangkan. Ini dah bincang dah minggu lepas So kita buat sesi ulangan lah. Dulu pun sebelum kita berhenti untuk Ramadan baru ni pun kita dah sentuh sikit tentang ni. Dalam fa'il dalam bahasa Arab ni dia ada fa'il yang bina, maklum dan juga majhul. Okey, apa beza maklum dengan majhul? Maklum ni maksudnya kata kerja tu dia disebutkan pelaku dia. Contohnya biasa kita terjemah macam Muhammad memukul Ahmad. Jadi kita tahu siapa yang pelaku dia iaitu Muhammad. Muhammad memukul Ahmad. Majhul pula adalah kita tak tahu siapa pelaku. Tidak disebutkan. Okay. Ayatnya seperti
Ahmad telah dipukul. Ahmad telah dipukul. Ayat tu sempurna. Cuma ayat tu ditambah imbuhan di. Dipukul. Menunjukkan bahawa ada orang lah yang telah memukul dia, tapi tidak disebutkan dalam ayat. Jadi bahasa Arab pun sama. Dia boleh buat macam tu juga. Okay, kalau bahasa Melayu tadi, daripada Muhammad memukul, telah memukul Ahmad, saya ubah kepada Ahmad telah dipukul. Jadi imbuhan dia tambah di je. Itu bahasa Melayu lah kan. Tapi bahasa Arab ni dia ada ubah sedikit. Yang kita tengok contoh-contoh ataupun wazan-wazan yang kita tengok dalam carta apa semua tu, itu biasanya adalah untuk yang maklum. Yang biasa tu untuk maklum lah, maknanya disebut laku dia. Okey, keluar ke slide? Keluar kan yang ni. Bina majhul, iaitu cara dia adalah dhammul awal, dhammul awal wa kasru ma qabla al-akhir. Okey, caranya adalah kita dhammu, apa maksud dhammu? Mendammahkan, meletakkan baris hadapan kepada al-awwal, huruf yang pertama. Fa'al tu huruf pertama dia tukarkan huruf pertama tu kepada baris depan. Wa kasru ma qabla al-akhir, dan yang huruf sebelum baris akhir, sebelum huruf akhir, baris ni ialah baris kasrah. Maksud kasrah baris bawah. Ini untuk fa'al apa? Fa'al apa? Fa'al madhi. Madhi. Okey. Fa'al dalam fa'al bina maklum majhul ni dia hanya melibatkan fa'al madhi dengan fa'al mudhari' sahaja. Fa'al lazim tidak ada bina majhul. Bina majhul ni ada dalam fa'al madhi ataupun mudhari' sahaja. Dia katakanlah ada banyak huruf lah fa'al madhi ni. 2, 3, 4 lah. 1, 2, 3, 5 huruf. Jadi huruf yang pertama baris dhammah, huruf yang sebelum Baris bawah. Regardless lah apapun huruf kat sini kan. Yang sebelum akhir. Okey, ni kaedah dia. Okey, ambil contoh-contoh. Okey, ni contohnya lah. Dia punya baris dalam wazan, daripada wazan 1 hinggalah wazan 9. Ni kita kaedah dia lah. Fa'ala, yang pertama didammahkan, fu, kemudian yang sebelum akhir dibariskan dengan baris bawah, fu'ila. Af'ala jadi uf'ila. Fa'ala jadi fu'ila. Begitulah sehingga ke hujungnya. Contoh yang keempat tu fa'ala jadi fu'ila. Kenapa jadi alif tu tukar jadi waw pula? Sebab memang tak boleh nak buat dah. Fa'ala, tukarkan fa tu pada baris depan. Jadi selepas alif ni syarat dia mesti sebelum dia baris atas. Kalau sebelum dia baris depan, tak boleh guna alif. Terpaksa ditukar menjadi waw di situ. Fu'ila. Begitulah seterusnya. Ini semua fi'al madhi. Semua ni fi'al madhi, tetapi baris ni adalah baris dhammah. Baris pula. Dia punya bina dia bina majhul, iaitu di awalnya dhammah. Jadi fi'al madhi ni senang. Fi'al madhi ni senang, kita tengok sahaja dia punya baris hadapan dia. Kalau baris hadapan dia ada dhammah, maka automatik itu adalah untuk bina majhul. Itu untuk fi'al madhi. Fi'al mudhari' dia tak automatik, sebab ada fi'al mudhari' yang memang wazan dia huruf pertama dia dhammah. Contohnya wazan nombor 2. Af'ala yuf'ilu, wazan nombor 2, yuf'ilu. Memang huruf pertama dia dhammah. Jadi tak bolehlah kita nak terus kata dia bina majhul. Kena tengok jugalah huruf sebelum akhir dia. Tapi untuk fi'al madhi, bila dia huruf pertama dia dhammah saja, itu tanda besar lah. Dia adalah bina majhul. Okey, jadi untuk yang wazan nombor contohnya macam 6, 5, 9 yang memang huruf pertama dia mati itu terpaksa lah huruf yang berbaris dhammah itu diganjakkan kepada huruf selepas tu. Contoh nombor 5, wazan dia ifta'ala, fa tu memang berbaris mati. Maka yang menjadi dhammah itu bukan fa tapi huruf ta tu, huruf selepas fa. Sebab mengekalkan wazan dia. Kalau huruf fa itu pun
dihidupkan menjadi dhammah, dia akan menyebabkan wazan nombor 5 tu macam pecah lah. Maksudnya dia tak nampak wazan nombor 5 tu. Itu antara perkara yang perlu diberi perhatian lah. Itu untuk wazan nombor 5, 6, 9, 8. Tafa'ala, tufu'ila. Yang menjadi tu 2 pula. Tu dengan fu, dengan fa. Itu kaedah ni macam tu. Okay. Jadi kalau dia wazan ni memang konsisten macam ni. Jadi kalau kita jumpa je bunyi macam fu'ila, uf'ila, fu'ila, tufu'ila, tu kita dah boleh agak itu adalah bina majhul. Dia pelik sikit lah bunyi dia. Dia pelik sikit. Bunyi dia lain sikit. Lain sikit lah. Ya. Jadi nak terjemah pun macam tadi lah. Kalau Macam yang nombor 5 tadi tu. Nombor 5 tu kan nak sebut macam mana tu? Uf tu'ila. Uf tu'ila. Okay, tu kalau tak ada perkataan sebelum tu lah. Kalau ada, kita sambung daripada baris kata. Okey. Tadi untuk fa'il madhi, kali ni lah untuk fa'il mudhari'. Untuk fa'il mudhari' sama juga dimulai dengan dhammul awal, huruf pertama berbaris dhammah, baris hadapan. Kemudian wa fathu ma qabla al-akhir, bezanya ialah huruf sebelum akhir. Untuk fa'il mudhari' baris ni ialah baris hadapan yang sebelum akhir. Katakanlah ada 5 huruf juga fa'il ni. Yang pertama kita dhammahkan, yang sebelum akhir baris mana? Sebelum akhir. Fathah, baris atas. Yang sebelum akhir baris atas. Jadi bila sebelum ni jumpa fa'il mudhari', ini bentuk dia, maka kita tahulah ini adalah bina majhul. Jadi kalau kita nak terjemah, kalau bina maklum kita terjemah saya memukul. Kalau bina majhul kita terjemah saya dipukul. Itu beza terjemahan. Jadi kalau kita tak kuasai maklum dengan majhul ni, dia akan jadi kita susah nak faham lah. Bila kita jumpa ayat, satu ayat ke, satu cerita ke, jadi kita baca apa nak terjemah apa, tak sesuai terjemah. Jadi kadang-kadang disebabkan kita tak bezakan antara majhul dengan maklum. Okey, tengok ni dari bina majhul di dalam ke-99 wazan untuk fa'il mudhari'. Okey, yaf'alu, yuf'alu. Yaf'alu dah memang huruf ain dia baris atas, maka kekalkanlah baris atas. Tapi kalau wazan nombor 1 tu fa'il mudhari' dia baris bawah, ain dia baris bawah ataupun baris depan, maka kena ubahlah baris atas. Contohnya macam pukul. Pukul yadribu. Huruf ra tu baris bawah, yadribu. Kalau dipukul, dia dipukul. Dia sedang dipukul. Tambah yud dalam pula. Yudrabu. Yudrabu. Yadribu jadi yudrabu. Ataupun yaqtulu, bunuh. Yaqtulu, dia sedang membunuh. Yuqtilu. Baris apa? Yuqtalu. Baris sebelum akhir ni baris atas. Yuqtalu, dia sedang dibunuh. Okey, begitulah contoh-contoh yang lain. Yang kedua yuf'ilu jadi yuf'alu. Yang ketiga yufa'ilu, yufa'alu. Yang keempat yufa'ilu, yufa'alu. Semua begitulah wazan yang sama. Mudhari'. Okey. Madhi majhul. Okey, begitulah sehingga ke hujungnya yastaf'ilu jadi yustaf'alu. Yang pertama dhammah, yang sebelum akhir berbaris atas. Okey. Okey. Seterusnya kita lihat dalam contoh ayat pula. Tadi kita sebut dalam dia punya wazan dia, bentuk dia. Sekarang dalam contoh ayat. Okey, kataba at-talibu al-bahtha. Ya, ada 2 ayat kat sini. Ayat yang pertama, kataba at-talibu al-bahtha. Pelajar itu telah menulis al-bahtha, kajian research lah. Al-bahtha ni kajian ataupun research. Okey, jadi ini dipanggil yang atas ni dipanggil bina maklum.
Maknanya diketahui siapa yang tulis tu. Iaitu pelajar lah. Pelajar tu yang menulis kajian ni. Okey, ayat yang kedua, kutiba al-bahthu. Dah tak ada dah, talib dah tak ada. Kita dah buang kataan talib. Katakanlah kalau kita nak ubah daripada maklum ke majhul, syarat utamanya kena buang. Pelaku dia kena buang. Itu dalam bahasa Arab syarat bahasa Arab dia kena buang. Kalau bahasa Melayu kita boleh buat buku ini ditulis oleh sekian-sekian nama lah kan. Ditulis oleh Ahmad. Buku ini ditulis oleh Ahmad. Dalam bahasa Melayu kita boleh bina ayat spesifik dalam keadaan kita sebut juga nama pelaku dia. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh. Memang kena buang dia punya nama pelaku dia tu, kena buang. Dia tak boleh letak dalam ayat. Okey. Kutiba al-bahthu. Kalau letak, Jadi ya. kalau letak nama tu berbaris atas Ustaz, tak boleh. Tak boleh, kena buang, memang kena buang. Kalau Oh. kalau nak buat bina majhul memang kena buang. Itu syarat dalam bahasa Arab lah. Jadi dia tak boleh buat ayat macam tadi tu lah. Kalau bahasa Melayu boleh. Nasi ini dimakan oleh ataupun Ali kan, kita boleh sebut nama. Bahasa Arab memang syarat untuk buat bina majhul memang kena buang dulu nama pelaku dia. Fa'il tu kena buang. Dibuang fa'il tersebut. Okey, dia tidak boleh kekalkan fa'il. Okey. Jadi pertama sekali kita buang, kalau nak ubah lah, kita buang fa'il, kemudian Soalan Ustaz, jadi kalau macam kalau ayat ni kalau nak cerita fa'il dia tu, jadi mana kata kita kena tengok rujuk balik yang belakang ke depan ke ayat yang di atas tu lah kan. Okey. Tentu. Benda tu dia bincang dalam ilmu balaghah. Dia macam ni dia ada keadaan. Kalau kita buat ayat dalam keadaan pembaca ataupun pendengar dia tak faham, maknanya kita tak bijak lah. Jadi kita kena buat ayat ni, buat ayat supaya orang faham. Jadi orang yang nak buat ayat macam ni, dia kena buat ayat yang pembaca tu memang dah ada mindset lah. Oh, dia nak cerita tentang apa. Mungkin benda tu dah maklum. Dalam masyarakat, dalam balaghah dia disebut keadaan yang sesuai untuk kita guna keadaan macam ni. Antaranya ialah benda yang memang orang dah tahu dah. Contohnya kita kata bumi itu diciptakan, telah dicipta. Jadi kita tahu siapa yang menciptanya. Ataupun benda tu memang kita tak nak sebut orang tu, mungkin nama penyinayang ke kan. Kita tak nak sebut nama dia. Jadi kita guna ayat macam ni. Tapi kalau kita nak menyatakan sesuatu dalam keadaan orang pun tak tahu siapa pelaku dia, tapi kita nak cerita kat orang tentang pelaku ni. Jadi kurang bijak lah kalau kita guna ayat majhul. Melainkan memang orang yang buat ayat tu dia sendiri tak nak beritahu. Tak nak cerita lah tentang ni, nak cerita benda yang dah berlaku je. Jadi dalam keadaan bahasa Arab dia tak boleh. Dalam bahasa Melayu kalau kita tengok fungsi ayat pasif ni, sebenarnya fungsi dia adalah ayat yang menegaskan objek tu. Maknanya kita subjek tu, kita tak nak cerita tentang pelaku, kita nak cerita tentang benda yang terkena. Jadi kita buat ayat batu ini telah dipecahkan oleh Ahmad. Tu ni. Dalam bahasa Arab, cara kita nak buat ayat tegasan macam tu, kita akan mulakan dengan maf'ul bih. Contohnya ayat ni, contohnya saya ubah ayat atas ni, al-bahtha katabahu at-talib. Al-bahtha katabahu at-talib. Kajian ini ditulis oleh kita boleh terjemah macam tu. Cara kalau kita nak tegaskan, kalau kita nak fokuskan kepada kajian ni, jadi kita mulakan dengan kataan bahasa. Kita tukar dia punya susunan kataan. Itu dah disebut cara susunan bahasa Arab lah. Kalau kita nak buat bina majhul, memang tak dapat tidak kita kena buang dia punya fa'il. Pelaku dia kena buang siap-siap. Okey, jelas Haji? Okey, jadi pertama sekali kalau kita nak tukarkan daripada maklum ke majhul, buang dia punya fa'il dia, yang buat tu buang.
Kemudian maf'ulun bih yang terkena perbuatan ni, kita akan tukar barisnya menjadi baris hadapan. Asalnya baris di atas. Kataba at-talibu al-bahtha. Tapi bila jadi dalam bina majhul, dia punya maf'ul tu akan jadi baris hadapan. Okey, dia jadi seolah-olah dia fa'il. Sebab tu dia punya nama dia kalau dalam nahwu kita panggil naib fa'il. Pengganti kepada fa'il. Jadi dia sebab apa pengganti? Sebab dia punya hukum nahwu dia sama, iaitu dia kena baris hadapan. Okey, itu tak apa, tu nanti kita bincang dalam ilmu nahwu lah. Sekarang kita fokus pada wazan je dulu. Okey. Dan juga satu lagi adalah kita kena kekalkan dia punya sebabkan dia naib fa'il, maka dia punya muzakkar muannas kat sini pun dia kena selaras dengan kataan selepas ni. Kalau ini muzakkar, maka kita guna muzakkar lah, kutiba. Tapi kalau ini muannas, kita akan guna muannas juga, kutibat. Okay, kan contoh yang kedua melibatkan maf'ulnya muannas. Akala ad-dhaifu al-ma'idata. Akala telah makan, ad-dhaifu tetamu, al-ma'idata makanan hidangan. Daripada ayat yang maklum, maknanya kita sebut yang makan tu adalah tetamu, itu nak ubah kepada majhul. Makanan itu telah dimakan, hidangan itu telah dimakan. Okey, siapa boleh buatkan ayat? So kita buang dia punya dhaif fa'il tu. Yang pertama buang. Okey, yang kedua Buang dhaif pun jadi ukila al-ma'idatu. Sebab dia ni dia muannas ukilat. Kilat. okey. Oh ya. Disebabkan dia muannas, maka kita akan ubah dia punya Na'am, anti sahih. Anti sahih jiddan. okey. Ukilat. Ukilat. Pantas mata nak tengok semua ya. Boleh faham okey. Ukilat. Takkan lupa balik. Okey. Tak tahu. Dia sedikit perbezaan dia, okey, dia punya satu cara yang kita perlu beri perhatian. Di sini maf'ul bih di sini apa dia? Akala ad-dhaifu al-ma'idah. Maf'ul bih dia ma'idah. Ma'idah. Ma'idah ni maf'ul bih yang terkena perbuatan tu. Dalam ayat yang sebelum ni pun sama. Dia punya isim lah, maksudnya yang terkena perbuatan tu al-bahtha. Isim, ada perkataan tu. Okay, dia berbeza dalam ayat yang maf'ul bihnya adalah dhamir. Darabani Muhammadun. Contoh ayat. Darabani Muhammadun bil 'asa. Okey, darabani Muhammadun bil 'asa. Darabani pukul lah. Muhammad bil 'asa dengan menggunakan tongkat ataupun kayu. Okey. Apa siapa yang terkena di sini? Siapa yang terkena perbuatan? Langkah pertama Muhammad buang dulu. Fa'il. Sebelum tu siapa yang kena perbuatan tu? Fa'il ni Muhammad. Yang terkena Darabani. Saya terkena. saya Ana tu lah. Ana di sini lah. Okey. Jadi okey. Kita nak buat tadi cara dia kita buang fa'il kan? Fa'il. Fa'il Muhammad. Okey. Kalau kita tengok contoh sebelum ni, disebabkan maf'ul bih dia adalah isim, kita letak di isim tak ada masalah. Tapi kalau maf'ul bih dia adalah dhamir, ana, huwa, hiya, dhamir, maka kita akan ubah dia menjadi fa'il yang sesuai dengan dhamir ni. So daraba dia punya fa'il siapa? Huwa kan? Daraba huwa. Darabani ana. Darabani. Okey, kita mula ana. Daraba kita mula ana. Jadi Darabtu. Fa'il dia ana. Darabtu. Darabtu. Okey, tapi kita nak ubah dia kepada majhul. Majhul. Duri. Darabtu maklum. Durib.
Durib tu. Durib tu. Okey, durib tu. Durib tu. Dalam ayat ni, huruf yang sebelum akhir dia adalah ra Oh, bukan ba. Sebab ta ni ta tambahan. Tak dikira sebelum akhir. Duriba kan. Okey. Ta domer ta domer. Ta domir. Ta domir tu tak kira huruf akhir lah. Huruf akhirnya ba lah. Huruf akhir Mesti fi'il. kembali fisrah ya sebelum Durib tu bil asa. Durib tu. Okay. Ini dalam kes ayat tu menggunakan maf'ul bih dia dhamir. Dia akan jadi ubah macam ni mengikut fi'il yang sesuai. Kalau dia punya maf'ul bih dia adalah isim macam ni, tak ada masalah lah, kita buang je fa'il, tukar kepada maf'ul bih dia baris depan. Akala abaitu al-ma'idata, jadi ukilat al-ma'idatu. Kata limu al-bahsa, kita buang fa'ilnya, kita akan al-bahsa kepada al-bahsu, kutiba al-bahsu. Tapi bila maf'ulnya adalah ya dhamir, maka kita kena ubah sedikit fi'il tu menjadi fi'il yang sesuai dengan dhamir tu. Kalau dia guna fi'il mudhari' dah, madi. Tengok dia fa'il, dia punya maf'ul dia, kalau hiya tukar ke hiya, kalau anta tukar kepada anta, kalau tu nahnu tukar kepada. Okey, tengok contoh lain. Darabaka Muhammadun bil 'asr. Okey, tadi ana Ya Ini nah. darabaka. Siapa Ni kamu kamu. dhamir ni? Kamu Okey, cuba tukarkan Anta. kepada anta cuba tukarkan kepada bina majhul. Buang Muhammad. Buang Muhammad. Muhammad. Buang ka. Malah Muhammad Buang ka. Sebab ada domer ya. Tak ada Muhammad fa'il. Muhammad memang buanglah fa'il dia. Cuma nak ubah Buanglah. Ubah jadi ta. Durib ta. Betul ke? Durib ta, betul tak Ustaz? Bil asa. Kalau bila majhul apa baris dia? Duribta. Durib ta, ya. Bil asa. Bil asa. Duribta. Sebab apa kita ubah macam tu? Sebab dia punya maf'ul bih tu. Ya dia. Ya ke? So Ustaz tak clear. Ya, saya rasa internet kot, internet. Okey boleh. Dia rasa internet. Mana hilang? Internet kadang-kadang tak betul. Okey, dapat tadi Okey. Duri betul hilang pula cerita Durib dia. ta. Okey. Durib ta. Duri okey. Duri betul Durib ta bil asa. bil asa. Kamu telah dipukul dengan kayu, dengan tongkat. Okey, boleh faham boleh dapat dia punya kaedah dia ni. Jadi kalau dia guna maf'ul bih dia adalah dhamir, maka kita kena ubah. Kita ubah. Yang kita nak bincang malam ni, kita sebenarnya dah fa'il lah. Yes, tapi nanti kita akan ulang, kita akan masuk wazan isim, kita akan ulang lagi lah wazan fa'il. Cuma untuk sebagai kita panggil tips lah untuk kita tak tersalah bila kita jumpa fa'il ke, kita tak jadi keliru. Kita kena tahu bahawa kadang-kadang dalam fa'il tu, dalam kata kerja tu, dia boleh tambah beberapa huruf-huruf tambahan dalam fa'il tu. Jadi sebab bila kita tak perasan ada huruf tambahan,
kadang kita akan tersilap tengok wazan dia. Nampak macam banyak huruf ni. Ingat wazan 5 ke 6 ke, rupanya dia wazan 1 je. Huruf-huruf lain tu lah huruf tambahan. Okey, contoh yang pertamanya ialah tambahan di hujung. Tambahan di hujung adalah tambahan fi'il yang ditambahkan dengan dhamir muttasil. Jadi kita tahu dhamir muttasil, semua tahu dhamir kat hujung tu kan. Kalau huwa, kalau dalam nota tu dia ada wazan tu. Wazan apa? Dhamir muttasil kat bawah. Kau tak silap lah, ada? Dhamir muttasil. Saya sebelumnya pun pernah saya kongsikan dhamir yang di hujung contohnya darabahu. Hu tu maksud dia apa? Dia lah. Dia. Dia telah memukul dia. Jadi dia hu tu adalah dhamir muttasil. Dia bukannya kataan dalam wazan ni lah. Kalau tak beri perhatian, kadang kita jumpa perkataan contohnya dorobaki contohnya, dorobaki. Jadi kita ingat perkataan apa ni? Dia punya wazan dia robaki ke? Kaf tu dia punya kata dasar ke? Ni benda supaya kita tak keliru. Kalau kat hujung dia ada hu, ada huma, ada hum, ada hiya, huna, sa, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya, na, itu tanda-tanda itu adalah huruf dhamir lah, dhamir muttasil. Jadi kita buang siap-siap. Jadi kita nak kenal pasti wazan tu, kita buang siap-siap. Contohnya kalau kita jumpa kataan Sami' tani. Sami' tani. Sami' tani. Ini perkara apa panjang sangat ni. Jadi sama sekali lah kita buang dulu dia punya tambahan dia. Tambahan dia adalah tambahan yang untuk anak lah. Jadi ni kita buang dulu ni. Barulah kita nampak Sami' Tani jangan buang lagi. Kita buang, kita tak tahu lah pelaku dia siapa. Kita tahu dhamir. Dhamir muttasil ni bukannya dhamir yang macam sami' ta tu. Ta tu tak panggil dhamir muttasil. Itu ta fa'il. Maksudnya dia pelaku dia lah anta. Okey. Dhamir yang kena buang tu yang hujung tu. Jadi bila tinggal sami' ta, baru kita tahu wazan dia wazan kata dasar dia sin mim ain. Ini wazan nombor 1 ni, pelaku dia lah anta. Okey. Jadi supaya kita tak keliru dengan akhir. Huruf akhir tu huruf yang bercampur kan. Muttasil. Buang siap-siap. Okey. Okey, clear dengan muttasil ni. Maksudnya kalau jumpa fa'il, jangan terus ingat huruf semua tu ialah huruf kaitan dengan fa'il sebab huruf hujung tu ada kemungkinan dia adalah fa'il, huruf dhamir muttasil, bukannya huruf daripada fa'il tu. Okey. Darabahu, Ustaz, darabahu. Hu tu dhamir dia kan, dia memukul lah. Dia telah memukul. Ya, dia telah memukul dia. Cuma hu tu kena tengoklah ayat tu, maksudnya dia refer kepada siapa, orang lain ke ataupun memukul diri dia sendiri. Dalam ayat kita akan faham lah. Tapi kalau dalam satu macam ni ini je macam dia telah memukul kan? Dia telah memukul dia. Dia telah memukul dia. Cuma dia tu kita tak tahu lah. Kan tengok dalam ayat tu lah, dia refer kepada siapa. Kalau ayat tu cerita pasal seorang saja, macam dia memukul diri sendiri lah. Macam ayat tu cerita tentang darabahu. Sebab kita tak dapat lain, sentence lain. Macam mana boleh? Betul lah. Keluar berita Macam Ustaz, macam Sami' tani tu, macam Sami' tani tu macam mana? Ni tu saya kan. Awak telah mendengar saya.
Awak telah mendengar saya. mendengar Hmm. saya. Awak Telah. telah mendengar Maknanya, saya. Apa you hear Ah, me? satu Apa angka. dah dengar dah aku cakap apa itu. Oh, dengar tak saya? Samit tadi? Macam Samit kita sini, telefon kan. Kalau Kak Sas, Samit sini. Kita telefon kan. Samit tanya dengar tak? Dengar tak? Itulah kataan tu. Samit tadi? Dengar tak apa yang aku cakap? Ya tak? Samit Samit tadi? Ya, betul. Awak dengar tak apa yang cakap saya? Okay. Samit tadi? Jadi kalau jumpa kataan ni kita buatlah siap dia punya dhamir hujung tu, dhamir mutasil hujung tu supaya kita Ustaz, hu ni boleh jadi nya pula Ada juga kan? Kalau jadi nya tu apa? Ya lah tu. Yelah, itulah. Kalau buat itulah terima ya ke nak terima dia tu, tapi dalam kita ayat lah kita boleh tahu. Baru tahu Kita Cuba buhu. kita buat. Cuba kita buat ayat pendek yang nampakkan dia telah memukul dia. Macam mana tu apa? Saya baca. tak. Nanti Kak Sas tak boleh tidur, dia pukul siapa? Tak, okey. Kucing ke apa? Contohnya Rabahu Ahmad ke okey, macam mana? okey, contohnya ayat sebelum dia Muhammadun daraba Ahmadan. Okey, Muhammad telah memukul Ahmad. Betul? Kedua, darabahu bisyiddah. Dia memukulnya dengan kuat. Makna dia fa'al ayat yang dua dua fa'al tu maf'ul dengan fa'al tu kena buang ke macam mana? dia bukan ganti nama diri ketiga. tak Bukannya- yang kita tak ini bukan perbincangan tentang Maf'ul. majhul maklum tu. Kan? Betul. Bukan ini dah masuk topik lain lah. Tengoklah topik lain ni kan. Dia Sebab topik tak- dhamir maksud- mutasil Ustaz. Yang ni saya nak beritahu benda yang perlu kita beringat lah apabila kita nak kenal pasti kata dasar ataupun wazan dalam kata kerja yang kita jumpa. Kena buang dulu semua yang tambahan-tambahan. Baru dapat kata dasar Rabah. Kita buang tambahan baru kita tahu mana itu kata dasar. Kalau kita tak buang, nanti kita ingat hal ni pun kata dasar ke? Takkan ada 4 kata dasar kan? Jadi itu antara yang kita nak bincang malam ni. Itulah maksudnya saya nak cerita tentang huruf-huruf tambahan. Jadi tambahan yang pertama ialah tambahan di hujung fa'al. Tambahan di hujung fa'al ni ialah tambahan dhamir muttasil. Okay, jadi kalau kita jumpa fa'al yang ada dhamir muttasil, buang dulu siap-siap dia punya dhamir muttasil tu, barulah kita tahu kata dasar fa'al tu. Kalau kita tak buang, kita mungkin akan keliru lah maksudnya kan. Okey, itu tambahan di hujung. Maknanya fa'al tambahan di hujung ni adalah ada dhamir muttasil. Kalau ada dhamir muttasil, jangan sekalikan. Maknanya jangan kira dhamir muttasil tu sebagai salah satu daripada kata dasar. Okey. Okey, seterusnya ialah tambahan awal. Tadi tambahan di hujung. Tambahan awal dia adalah tambahan haraf. Maknanya haraf, selepas harf ada fa'al. Okey, huruf ataupun haraf yang terlibat dia punya kebiasaan dia adalah 5 ni. Fulus, hamzah, fa, lam, waw, sin. Okey, ada 5 haraf yang mungkin ataupun yang biasa, mungkin yang biasa masuk dalam fa'al. Huruf hamzah, huruf fa, huruf lam, huruf waw, huruf sin. Ini mudah ingat ni sebab fulus ni mudah ingat ni. Fulus. Okey. Tu fulus nak ingat tapi makna dulu. Okey, hamzah. Apa maksud hamzah? Bertanya. Ya, istifham. Okey, apa terjemahan dia apa kalau hamzah? Adakah? Adakah? Hamzah adakah? Okey, yang inilah yang ada dalam ayat yang ke-6 tadi tu. Kita patah balik ayat yang ke-6. Okey, ayat yang ke-6 tu ada soalan kan? Jadi bila ada tanda soal tu kita boleh agak lah. Ni tanda soal lah ni. Tu bukanlah
Adakah? Hamzah tu lah bukan Hamzah fi'il. Itulah Hamzah Oh, Oh, tambahan. faham. Hamzah pertanyaan. Apa baris yang sesuai? Saya tinggal nun zailam je. Nazzala. Nazzala. Adakah Kalau telah dia- diturunkan Al-Quran? Nazzala bukan telah diturunkan. Nazzala telah menurunkan. Telah menurunkan. Telah diturunkan nuzila. Nuzila. Ya, ahsanti. Nuzzila al-Quran. Tu adakah? Nuzzila. Fi'il majhul. Tadi baca Fi'il majhul. nazzala. Maklum. Kalau nak maklum, menurunkan. Adakah Ah. Al-Quran telah menurunkan? Bukan menurunkan. Al-Quran telah diturunkan. Jadi, nuzzila al-Quran ila Rasulillah. Adakah Quran telah diturunkan kepada Rasulullah? Itu soalan dia. Jadi itu antara benda yang kena beri perhatian lah maksudnya. Tengok dulu Hamzah tu. Ini Hamzah memang fi'il ke ataupun Hamzah kategori ni. Sebab dia punya desuk tulisan dia akan bergabung Desuk tulisan memang bergabung. Dia tidak ada space. Maksudnya jangan type space lah. Maksudnya nak tak tulis tu memang Hamzah dengan fi'il tu digabungkan desuk tulisan. Maka sebab itu kena bagi perhatian lah. Maksudnya kita kena pasti tu. Hamzah ni memang betul-betul Hamzah fi'il ke, Hamzah kata dasar ke, Hamzah tambahan ke, kita kena kenal pasti tu barulah kita boleh terjemahan yang betul. Kalau kita terjemah rasa tak kena, ni mungkin sebab salah lah ni. Kalau kita baca tadi tu kan, kalau kita Hamzah ni kita guna untuk anak contohnya. Mana sesuai ni soalan ni. Maka kita ubahkan Hamzah tu kepada Hamzah soalan. Okey. Boleh faham sekarang untuk Hamzah ni? Soalan ni Wazan adakah 3. Yang nombor 6 tu wazan 3 ke? wazan 3 ya? Wazan 3 boleh. Wazan nombor 1 pun boleh. 1 nombor 3. Kalau 1 tak ada sabdu lah. Nuzila al-Quran. Adakah Quran diturunkan? Nuzila pun sama juga. Bukan. Kalau 1 bukan nuzila, nazala lah. Adakah Quran telah turun? Sorry. Kalau wazan nombor 1 kena guna maklum, bukan majhul, maklum nazala al-Quran. Adakah Quran telah turun? Itu wazan nombor 1. Betul juga, dulu betul. Tapi ikut ni lah pelakunya, ikut orang yang nak buat ayat tu lah. Kalau kita nak Quran, kita kena baca apa yang memang riwayat dia tu lah. Tak boleh lah kita ini boleh tukar baris-baris ni. Sebab tu siapa yang belajar qiraat, ada qiraat yang dia ubah baris saja. Itu memang ada lah. Memang Nabi baca dalam dua wajah, dua bentuk. Tapi maknanya macam ni lah. Maknanya mungkin beza sedikit. Dia ada beza macam tu lah. Okey, boleh yang pertama Hamzah. Yang kedua huruf fa. Okey, huruf fa. Apa maksud fa ni? Maka. Fa maka. Jadi Cepat. sebab fa ni kadang mengelirukan. Tu orang ingat fa ni mungkin macam fa'ala kan. Tu fa, ada fa tu fa maka ke? Jadi fa ni kita tengok kalau fi'il tu macam banyak sangat huruf. Depan tu ada fa. Tu confirm lah. Fa tu maksudnya fa. Bukan confirm lah. Maksudnya ada kemungkinan fa tu lah fa tambahan. Contohlah satu ayat dia. Fadhahaba ilal masjid. Fadhahaba. Ini ada 4 huruf ni. Memang kata dasarnya 4 huruf ke macam mana ni? Fadhahaba ni. Jadi kita tahu fa tu adalah fa tambahan. Maksudnya maka dia pun pergi ke masjid. Jadi saya kalau nak katakanlah kita tak tahu kataan ni kan. Fa. Hum. Fa dengan hum. Okey. Kata dasarnya ialah Zara. za waw ra Waw ni dibuang lah. Kenapa dibuang? Ni fa'il apa ni? Duru'illah.
Fi'il apa dulu ni? Fi'il madhi. Ya, kalau fi'il madhi kita tak buang. Dia punya huruf illah dia. Fi'il amar. Amar. Fi'il amar. Fi'il yang kena buang huruf illah tu dalam fi'il amar. Sebab fi'il amar kan kita nak matikan huruf hujung dia kan. Jadi dan dia akan huruf-huruf ilahnya ada kemungkinan ditukar dan kemungkinan juga dibuang. Okey, dan dalam ayat ni, dalam kataan ni dibuang. Dia tinggal lagi za dengan ra, fadharhum. Zawara ni maksudnya tinggalkan. Maknanya jangan pedulikan. Buat tak tahu je, biarkan je. Jadi fadharhum, apa nak terjemahnya? Maka tinggalkanlah mereka. Fadharhum. Okey. Jadi kalau orang yang tak beri perhatian kepada huruf tambahan, dia ingat fadhara ni kata dasar ni. Jadi carilah dalam kamus fadhara, tak jumpa pula fadhara ni. Apa dia ni? Memanglah. Nah, ni tak. Ingatkan ingatkan kata dasar fadhara. Yalah tu kan. Jadi sebab itulah pentingnya kita mengenali huruf tambahan ni supaya kita tak terkeliru. Ini kita nak bincang huruf tambahan ni supaya kita tak keliru dan kita terjemah dengan betul lah. Okey. Cara dia adalah sebenarnya kita tengok wazan jugalah, maksudnya. Sesuai tak kalau wazan dan juga konteks ayat tu. Sesuai tak kita terjemahkan dia sebagai kata dasar ataupun kita ataupun dia adalah dia punya tambahan. Okey. Kemudian huruf lam fulus pertama hamzah, yang kedua fa, yang ketiga lam. Lam ni banyak jenis lam cuma yang masuk dalam fi'il yang famous ni ada 3. Lam ta'lil, taukid dan juga al-amr. At-taukid, al-amr. Okey. Ta'lil ni maksudnya sebab. Maknanya kalau kita terjemahnya macam kerana. Lam tu terjemah huruf kerana. Kalau taukid maksudnya menguatkan. Maksudnya kita terjemah dia sebagai sesungguhnya. Maknanya ayat-ayat penguat lah. Kalau al-amr maknanya kita terjemah dia kepada suruhan. Mana huruf lam kalau dia masuk dalam fi'il yang bermaksud lam tu lam al-amr, arahan, maka kita terjemahkan dia sebagai suruhan walaupun dia fi'il mudhari'. Lam amr dia tak masuk dalam fi'il amar. Fi'il amar tu memang ada amar dah, tapi lam amr dia masuk dalam fi'il mudhari' dan dia memberikan makna fi'il amar lah, fi'il suruhan. Okey. Okey, kita tengok contohnya. Semua lam ni semua masuk dalam fi'il semua masuk dalam fi'il. Okey, tengok contoh lam ta'lil. Lam ta'lil. Lam ta'lil tadi lam maksud dia apa? Untuk ta'lil Sebab. untuk maksudnya untuk kerana untuk Lam ta'lil. okey, contoh ayat dia azhabul masjidi li usalli. Azhabu ilal masjidi li usalli. salli Okay, lam ta'lil ni antara tanda dia ialah dia menyebabkan huruf tu fi'il tu berbaris atas. Hujungnya baris atas. Li usalliya. Tapi kita baca kita matikanlah li usalli. Jadi terjemahnya ialah azhabu, saya pergi ke masjid li usalli. Apa li kat sini terjemah? untuk sembahyang. Untuk solat ya. Okey. Lam Macam nampak huruf jar je kan, li usalli. Dia sebut hujah tak masuk dalam fi'il. Oh, jar masuk dalam isim, tak iya. Isim. Jar isim. Tapi itu yang pertama kita nak bincangkan pasal lam tambahan lah. Jadi kalau jumpa lam kat depan tu mungkin ada kemungkinan bukan semestinya, ada kemungkinan lam tu lam tambahan. Jadi bila jumpa li usolli ni janganlah cari lam kata dasar, tak tahu apa dia kata dasar ni, banyak sangat huruf ni.
Buanglah lam tu dulu. Tengok Hamzah tu untuk ana, jadi kata dasar adalah sod, lam dengan ya. Okey, kemudian yang lam taukid. Lam taukid maksudnya apa ni? Menguatkan sesungguhnya. La azhabanna ilal masjid. Aku azhaban ana lah. Aku sesungguhnya aku nak pergi ke masjid. Aku sesungguhnya lah. Lam tu terjemah dia sesungguhnya. Okey, cuma cara untuk lam taukid ni kita boleh kenal je. Dia ada tambahan di hujung Dia bukan tambahan awal sahaja. Tambahannya ada di hujung. Yang pertama lam ni tambahan lah. Yang kedua tambahan huruf nun ni. Huruf nun ni pun juga nun taukid juga. Itu bukan macam nampak nun niswah je kan? Tak, nun taukid. La azhabanna. Okey. Dia memang dia pairing dia macam tu. Tambah lam, tambah nun kat hujung. Dia ada dua keadaan sama ada nun tu baris mati ataupun nun tu sabdu. Dua-dua tu betul. Tapi yang sabdu ni lebih kuat. Kalau kita nak taukid yang lebih kuat, la azhabanna tambah sabdu. Tapi kalau kita nak taukid biasa-biasa je, la azhaban ilal masjid. Tapi dua-dua tu maksud taukid lah sesungguhnya. Maksud ayat tu penguat. La ajidanna. Sama la ajidanna. Tu sama. Tu aku Yang bahasa Melayu ni macam mana? Li azhabanna ila masjid. Untuk macam mana? Bukan untuk. Untuk tu tadi lam ta'lil. Lam ta'lil saja terjemah untuk. Lam taukid ni sesungguhnya. Sesungguhnya aku pergi ke masjid. Cumanya dia sesungguhnya dalam bahasa Melayu ni kadang kita kuranglah guna, kita banyak guna intonasi saja. Maknanya kalau kita nak taukid, kita kuatkan suara kita kan. Aku nak pergi masjid. Kita kuatkan tu, intonasi tu tunjukkan kita kita tekankan. Bahasa Arab pun sama juga, boleh juga kita guna intonasi. Tapi bila intonasi ni dia tak ada dalam tulisan. Tak nampak lah kalau kita tulis azhabu ilal masjid. Jadi kita baca, dia mungkin dia nak pergi saja je kot. Tapi bila ditulis ada la azhaban, nampak dia bersungguh lah nak pergi ke masjid. Okay, jadi lam taukid ni kita akan guna dalam penulisan lah. Okay, yang ketiga lamul amr. Lam yang memberi maksud suruhan. Amar lah suruhan Okey. Litazhab ilal masjid. Cara nak kenal dia ialah antaranya ialah ba tu huruf akhirnya akan mati. Litazhab ilal masjid. Kalau hujung dia mati, okey, itu maksud dia suruhan. Kamu kena pergi masjid. Pergilah kamu ke masjid. Kalau litazhaba ilal masjid, tu jadi lam ta'lil. Untuk pergi untuk kamu, kerana kamu, untuk kamu pergi ke masjid. Itu lam ta'lil. Tapi bila dia mati, tu kita tahu ni adalah lamul amr. Ini adalah arahan. Okey. Dia sebenarnya nak bincang sesuatu lam ni panjang lah. Cuma saya nak beritahu di sini lah supaya kita boleh beringat lah. Maknanya kalau kita jumpa lam di awal fi'il, itu ada kemungkinannya lam itu ialah lam tambahan, bukannya lam tambahan. Okey. Okey, seterusnya. Wow. Okey, afulus tadi tu. Yang pertama huruf hamzah, yang kedua fa, yang ketiga lam, yang keempat waw. Waw maksud dia apa? Dan senanglah, memang kita dah biasa jumpa kan. Cuma masalahnya waw ni memang ditulis semua kelima huruf ni semua ditulis bergabung semua ditulis dengan Waqasam. Waqasam ni masuk waqasam lah. Waqasam masuk dalam isim saja. Waqasam masuk dalam isim saja. Tu masuk isim. Ini waw ni waw ataf. Waw yang waw ataf, waw maksud dia dan. Kalau waw qasam kita terjemah dan, kita terjemah dia demi. Demi okey, jadi ni waw ataf waw yang maksudnya dan. Dan tu dia masuk dalam fi'il.
Jadi dia akan kadang-kadang dia akan menyebabkan kita sangka tu adalah fa'al, terutamanya dalam keadaan contohnya macam ni. Okey, ni. Kita hapus. Okey, ayat Sanuqri'uka. Bukan yang selepas tu. Ni tu. Okey, ni waqina azaban nar. Okey, perkataan yang pertamanya waqina. Apa kata dasar ni? Dan buang wow. Tambahan dulu yang pertama apa dia tambahan dia? Waqina. Nah. Oh ni wow tambahan ke wow fa'ilnya? Wow fa'al tu Ustaz, tak ada tambahan tu dah. Kan? Wow fa'il. Waqina azabannar. Wow. Sebab ni antara kekeliruan yang mungkin boleh timbul. Okey, Dia sama ni dia punya dia ki. Ni tambahan lah. Nahnu kan? Nahnu. Jadi wow pun adalah tambahan. Dan fa'il dia tinggal ki je. Aduh, pening ah. Tinggal Buang huruf je. Makna wow ni wow dan juga. Wow dan juga. Oh ya. Dan habis tinggal satu ki. Kesian dia. Satu huruf je. Ya ke? Kata dasar dia waw, qaf, ya kata dasar dia. Tapi sebabkan dia fa'il apa ni? Mudhari', amar, madhi. Madhi tak buang. Madhi kita tak buang dia punya kata dasar. Oh, ni amal. Amar. Bila amar kan kita kena buang dia punya apa? Huruf illah. Itu yang tinggal ki je. Waqina azabannar. Ki itu maksud lindungilah, lindungi. Lindung, wiqayah, perlindungan. Jadi waqina, apa nak terjemah waqina? Bukan waqina, terjemahan dia apa? Dan lindungilah kami. Lindungilah kami. Dan lindungilah kami dari azab neraka. Ya. Jadi wa ni wa tambahan lah. Dah kena tahu kan. Kalau tak kita miss lah terjemahan tu kan. Jadi cumanya waqina ni kita kena tahu kaedah tadi tu. Jadi bila kita tahu tinggal ki saja, kita tahulah maksudnya kataan ni kena buang lah dia punya, ataupun kataan ni dia kataan wiqayah. Waw ni waw tambahan. Sebab waw ni tak mungkin waw asal dia. Sebab dia adalah fa'il amar. Fa'il amar kena buang. Dia punya kata dasar dia. Dia punya huruf illah kena buang daripada kata dasar. Maka tinggal qi saja. Okey, loceng pun dah berbunyi tu. Cepat sikit. Huruf yang terakhir huruf sin. Sin. Okay, sin maksud dia apa? Sofa. Bukan sofa tu sajalah. Kalau sofa, ejaan dia akan berasingan dengan fa'il, tu tak ada masalah. Saufa azhabu, dia memang berasingan, jadi takkan keliru. Yang boleh keliru ni kalau dia bergabung. Contohnya, sin ni maksud dia apa? Akan. Apa beza sin dengan saufa? Saufa ni lama lagi. Jauh, akan yang jauh lah. Akan yang jauh. Long term punya. Kalau sin ni maknanya akan tu esok ke, kejap lagi ke. Okey. Contohnya ni ayat ni. Sanuqri'uka. Sanuqri'uka. Jadi kalau orang yang tak beri perhatian, nanti dia ingat dia tak beri perhatian kepada huruf tambahan, dia cari apa kata dasar dia. Sin nun qaf ke. Jadi dia jadi keliru. Jadi banyak sangat huruf ni. Jadi caranya ialah kita buang dulu yang tambahan. Okey, apa tambahan kat sini? Sin. Okey, sin tambahan untuk akan. Okey, lagi ada tambahan lagi ke? Nun. Ka domir. Ka dhamir Ka domir. Nun tu nun dalam fa'il tu. Fa'il lah. Jadi kita tahu dia punya kataan
tanpa huruf tambahan ialah nuqri'u ri'u. Okey. Fa'il apa tu? Nuqri'u. Mudhari'. Fa'il apa? Mudhari' Ustaz. Mudhari', mudhari' wazan Mudhari'. Wazan macam bina apa? majhul. Majhul. Kalau bina majhul untuk fa'il mudhari', huruf sebelum akhir dia baris Bawah. Atas. atas. Okey, ni baris atas bawah. Ini bukan. Ini bawah. Okey, so bukan. Bukan. Jadi wazan nombor 2. Ada mati. wazan nombor 2. Okey, wazan nombor 2 Wazan nombor 2 dia punya fa'il dia lah Af'al lah. Aqra'a. Betul, dia punya fa'il dia, pelaku dia. Nuqri'u dia. Ni nahnu. Nahnu. Okey. Apa nak terjemah ni? Nuqri'u ni. Kata dasar dia apa ni? Kata dasar dia. Qara'a. Qara'u. Hujung ni huruf apa ni? Ilah. Bukan huruf ilah ni. Huruf Hamzah. Hamzah. Alif. Hamzah bukan alif Yang huruf ilah tu alif. Ni ni Hamzah. Hamzah. Hamzah ni maksud dia apa? Qara'a maksud dia baca. Kalau wazan nombor 2 maksud dia Membacakan. Membacakan. Yang kalau wazan nombor 1 qara'a yaqra'u. Naqra'u, kami membaca. Tapi kalau nuqri'u Dibacakan. bukan dibacakan. Nuqri'u. Kami membacakan. Bacakan ke membacakan? Bukan dibacakan. Kami membacakan. Jadi kalau sanuqri'uka mana dia? Kepada awak. Kepada engkau. Terjemah. Semula. Akan kami bacakan kepada engkau. Kamu. Ya. Akan kami ataupun Apa kami akan boleh lah. Kami akan bacakan kepada kau. Kami akan bacakan kami akan membacakan. Membacakan. Ayat ni kita pasal Quran lah. Ni Allah kata Allah akan bacakan Quran kepada kamu. Fala tansa. Janganlah kamu risau. Bukan jangan. Ini bukan nahi, ini nafi. Maksud kamu tidak akan lupa. Jadi fa'al ni maka lah ya. Maka. Bukan nahi. Kalau nahi jangan. Kalau nafi tidak. Apa beza dia? Kita tengok dekat ya ni. Kalau ada huruf ilah, maka maksud dia tidak. Tidak. Macam nak ingat ni Ustaz. Macam nak ingat ni Ustaz. Macam nak ingat. Itu dalam nahu nanti. Dalam nahu. Kita sekarang ni tak masuk nahu lagi. Yang huruf-huruf hujung, baris hujung tu semua nahu. Kalau tansa. Kalau huruf ilah maksudnya tadi apa Ustaz? Kalau huruf ilah? Dia bukan huruf ilah. Dia punya la nahi, la larangan, huruf hujung dia akan baris mati. Contohnya la tal'ab. Jangan kamu main. Tegah. Okey. Kalau dia ada huruf ilah, maksud dia kalau huruf ilah kena buang huruf ilah tu. Kan? Tu la nahi, la larangan. Kalau la nafi maksudnya la tidak, maksudnya tidak, bukannya larang, tidak. Contohnya la tal'abu maksudnya kamu tidak bermain. Bukannya kamu jangan bermain, kamu tidak bermain. Jadi kalau fala tansa di sini adalah la nafi. Maksudnya kamu tidak akan lupa. Bukannya kamu jangan lupa, kamu tidak akan lupa. Kamu tidak akan lupa.
Maknanya Nabi tidak akan lupa Quran lah, maksudnya itu. Bukan maka jangan kamu lupa. Tak boleh. Pasal la tu dulu. Kan larangan. Dah. Lagu. Tak boleh. Tak boleh. Kalau la nahi, dia punya huruf illah dia kena buang. Tansa tu kena buang huruf illah dia. Jadi sa tu tak ada. Jadi fala huruf illah dia tak ada. Itu kalau la nahi. Disebabkan ni la ni hanya la nafi, maka fala adalah tansa tu. Jadi itu antara kaedah untuk bezakan antara la nahi ataupun la nafi. Itu pun penting sebenarnya kalau nak terjemah. Sebab dia beza bila terjemah. La tal'aq, jangan bermain. La tam. La tan. Kamu tidak bermain. Sudah yang saya sampaikan yang berada di hadapan isi fi'il ya. Hamzah, fa, lam, tu, sin. Berada di depan Jadi 5 huruf beri perhatian supaya kita tak keliru. Bila kita jumpa fi'il kalau ada terputus. Jazakallah khairan katsiran. Li anam. Nash muru bin nu'ash. Wallahu a'lam. Boleh kalau ada soalan boleh kita dah Buka mata balik. Okey. terdengar lah. Ya. Yang mana? Dibuang. Tak, bukan hanya dalam amar. Dalam nafi. Jadi sebabnya contohnya fadharhum kan. Fadharhum ni kita dah buang hum, buang fa. Tinggal 2 huruf. Maksudnya negatif. Apa benda tak? Jadi bila negatif, confirm lah yang kena buang tu huruf illah. Jadi kalau fa'il mudhari' dia mesti ada huruf tambahan fa'il mudhari' tu. Jadi dari situ kita boleh tahu ni fa'il amar. Sebab tak ada tambahan fa'il. Ya. Tak juga. Dia macam ni dalam fa'il madhi ataupun mudhari' huruf illah ni sebelum ni pernah saya sebut sebelum ni. Jadi 3 keadaan. Ada keadaan huruf illah tu dikekalkan, tak berubah. Ada keadaan huruf illah tu dibuang, dihazaf. Ada keadaan huruf illah tu diubah menjadi waw ataupun ya. Ataupun alif lah. Macam kataan qala yaqulu, kata dasar dia ialah qaf waw lam. Qaf waw lam tu kata dasar dia. Tapi dalam fi'il madhi diubah menjadi alif. Qala. Huruf illah tu diubah menjadi alif. Dalam fi'il mudhari' dikekalkanlah. Yaqulu. Cuma berlaku perubahan baris. Asalnya kalau ikut wazan yaqulu tu bunyi dia lah yaqulu. Qala yaqulu. Kan wazan yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi wazan untuk fi'il mudhari' yaqulu. Tapi sebabkan susah nak sebut. Jadi
diubahkan. Yaqulu menjadi yaqulu. Baris dhammah pada waw tu dipindahkan kepada huruf sebelumnya. Itu yang jadi berubah sikit daripada wazan. Tapi berubah pun ada sebab lah, bukannya berubah sesaja kan. Berubah disebabkan susah nak sebut. Jadi bila masuk dalam kata dasar, dalam fi'il amar, okey, contoh saya tulis yaqulu tadi okey, bunyi kata dasar dia qaf, waw, lam Lam. Boleh nampak skrin ada skrin. Okey, Nampak, verb madhi dia ialah qala. Qala. Okey, qala apa yang berlaku dalam kata huruf ilah ni? Alif kata dasar ilah dia waw berubah menjadi Alif. 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 Okey. Kata mulu. Okey. Huruf ilah dia berubah tak? Tak, maksudnya huruf ilah dia dikekalkan. Madhi huruf ilah berubah menjadi alif. Mudhari dikekalkan. Amar kalau amar Qul, buang terus. tadi saya suruh buang kan. Okey, jadi bila buang nak buat macam mana? Pertama buanglah dia daripada fi'il amar Buang. daripada fi'il amar ni yaqulu ni kita nak jadikan dia fi'il amar daripada fi'il mudhari nak jadikan dia fi'il amar. Pertama kita buang ya, Huruf ilah. kemudian Buang lam kita ilah. matikan. Lam matikan. Buang ilah. Wow, kita buang. Huruf ilah lah kita buang huruf ilah. Baris kekalkanlah. Yaqulu tu Katakan. baris depan juga. Itu yang jadi qul. Okey okey. Cuma dalam fi'il mudhari pun ada ketikanya huruf ilah dibuang juga. Maknanya tak semestinya. Ya. Okey. Yang tadi ke ataupun yang macam mana? Yang Yang ni Ustaz. Ini madhi kan? Satu lagi ni tadi ada. Dia nak catat yang macam ni ataupun yang termasuk daripada ana semua? Daripada huwa semua domain tu lah. Nanti saya cuba tengok kalau ada boleh. Nampak pegang di tangan tak? Tapi Ada sifar, ada sifar. kalau nak kira apa tambah domir 14 domir semua masuk memang banyak lah. Cuma yalah. Tapi yang penting ingat kaedah ni je. Yang huruf pertama baris depan, huruf sebelum akhir, kalau madhi baris bawah, kalau mudhari baris atas. Atas. Itu kena dah masukkan suka dalam ni. Ni. Apa dia? Yang bina majhul yang ni. Fi'il mudhari, Fi'il awal. masukkan Fathu ma qabla al-akhir. Tapi nanti kalau saya jumpa satu carta senang saya bagi. Boleh insya-Allah. Okay. Saya pun dah screenshot tadi, dah masuk dalam WhatsApp lah. Okay. Dah screenshot. Yelah, betul. Boleh. Sementara pakai Tak nanti. Okay. Tapi nanti kita sebenarnya ada beberapa latihan lah, tapi nanti minggu depan lah kita akan buat kan. Contohnya Izaja. yang ni dia ada ayat-ayat yang ada majhul. Contohnya kan ni kan. Yang ni dalam ayat ni ada ayat yang majhul. Cuba cari yang mana majhul. Alhaakumut takatsur. Alhaakumut takatsur. Zoom. Clue lah. Last sekali ayat last sekali. Latus alunna. Cuba tengok ada. Tsumma latus'alunna. Alunna. Tus'alu ni. Ni dia nak majhul.
Jadi dia sebenarnya dia punya kalau kita selalu jumpa dia kan kita macam boleh agak lah dia punya bentuk dia tu macam bunyi dia lain sikit daripada bunyi biasa. Jadi lah boleh insyaAllah nanti ada carta tu kita Jadi lam selalu tu buat latihan insyaAllah kita lam taukid jugalah tu. Lam taklil. Summa latus. Lam taukid. Lam taukid. Dia mesti ada nun ujung dia. Taukid. Dan nun, lam dengan nun. Mesti dia pairing. Ini Lam taukid. dengan nun. Lam taukid. Sesungguhnya. Okey, Lalu sesungguhnya. Okey, tak apa nanti insyaAllah kita akan malam ni. kita akan buat latihan lah dari semasa ke Sampai semasa. ujung pangkal losak. Minggu depan loh. Minggu lepas Tak apa losak. dia insyaAllah kita selalu kita ulang, insyaAllah kita akan ingat lah. InsyaAllah kata. Jadi kalau Saya Jadi rasa kalau baca Quran pun boleh bagi perhatian lah. Maksudnya jumpa ayat je terus kita buat ulangan kan. Ni Ya betul Ustaz. wazan berapa, ni maklum ke majhul ke. jadi kita tak payah hafal, cuma kenal aja kan. Dia Tak payah. pengalaman saya itulah selalu jumpa dia akan jadi ingat lah dah biasa lah. Kalau hafal pun dia macam banyak sangat. Kalau macam exam okey. Kalau nak masuk exam memang kena hafal lah. Jadi Hafal kita penat tak sikit kenal, lah. kenal je lah. Kalau ni kita santai-santai je. Nampak je kita describe je tak. Okey. Okey. Wallah ada kalau ada soalan. Okey. Kasih. Tak ada ya? Ustaz, nak sekejap je. Apa beza 5 dengan 5? Apa beza dia Ustaz? Ma dengan 5. 5 yang ada mat tu 5 dengan 5 ada beza ke? Ma. Apa? Jadi ma apa? Kalau tambah li Kalau 5? untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Kalau yang 5? Kalau yang 5 tu? 5 yang tak ada alif. Tak ada alif. Sama. Dia dibuang dia? alif je. Oh. Okey. Itulah ada jumpa tapi tak tahu sama ke tak sama. Sama je. Okey, Ustaz. Dia soalan dia sama je. Dalam kita punya Okey, pelajaran Allah. 9 tu Kak Sam. Ada. Kau tak baca 5, kau baca lam aja. Lagi tak betul. Lam jadi nafi ya. Dia 5. Kan? Pada 5. Okey, kalau tak ada apa kita Kalau lam jumpa minggu depan insyaAllah. Kita masuk tangguhkan ke dengan MKT. kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'la. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh. Jazakallahu